Okey kelas, kita sambung 7.4 kesan penentangan masyarakat tempatan. Selepas kita telah lihat 7.1, telah lihat 7.2 dan 7.3 pun kita dah tengok mengenai penentangan mereka. Jadi 7.4 kita lihat kesan penentangan masyarakat tempatan ni. Apa kesan? Okey, siapa yang terkesan dalam penentangan tersebut? Okey, kesan ni kita boleh lihat kepada kedua belah pihak, di mana kesan kepada pentadbiran British dan kesan terhadap masyarakat tempatan. Okey, untuk pentadbiran British ada 4. Kerugian akibat peperangan. Kedua, British lebih berhati-hati dalam sistem pentadbiran. Ketiga, British merombak semula skim penempatan pegawai mereka. Keempat adalah pemantapan kuasa barat. Dan kesan kepada masyarakat tempatan ada 3, iaitu kesan terhadap pemerintahan dan pembesar tempatan. Kedua, kedudukan raja dan pembesar Melayu diberi perhatian. Dan ketiga adalah menjadi inspirasi kepada pejuang kemerdekaan tanah air. Ayo lihat kesan terhadap pentadbiran British. Okey, kerugian akibat peperangan. Kita nampakkan penentangan tu melibatkan menelan kos lah, sebab nak menghalang ataupun menangkis penentangan masyarakat tempatan. Seperti kerugian sebanyak 100,000 pound sterling dalam perang Nanning. Kedua, membelanjakan 400,000 pound sterling dalam perang Perak. Ketiga, kerugian sebanyak 7,000 pound sterling dalam perang Pahang. Okey, yang kedua, British lebih berhati-hati dalam sistem pemerintahan. Kenapa? Okey, ini dikaitkan dengan isu di Perak lah, iaitu pembunuhan J.W.W. Bush. Kita tahu J.W.W. Bush ni memang dibenci oleh Sultan dan pembesar Perak kerana beliau ni seorang yang tidak fasih berbahasa Melayu, tidak menghormati adat resam orang Melayu. Cikgu bagi contoh lah yang kamu pernah tahu lah, tak ada dalam buku teks ni. J.W.W. Bush ni dia suka buat perubahan di Perak, dan dia buat perubahan tu dia tak fikir masyarakat tempatan macam mana. Dia buat ikut kepala dia lah orang cakap. Contoh, dia mencaburi adat resam. Kita tahu adat resam zaman dahulu, pembesar sultan mereka boleh ada hamba. Tetapi apabila dia campur tangan, dia mengharamkan amalan perhambaan yang menjadi adat resam orang Melayu. Tetapi Bush ni dia haram, tapi dia sendiri simpan hamba-hamba di rumah dia. Okey, dan Bush ni juga dia lambat belajar dan langsung tidak menghormati orang Melayu dan tidak menghormati adat resam lah, serta dia tidak pandai berkomunikasi bahasa Melayu. Walaupun dia pergi ke Perak tu, dia ada jurubahasa, tetapi sebab itulah dia ada jurubahasa pun, dia sendiri tak ingin pergi macam kata belajar lah adat resam. Awak nak memerintah satu tempat, awak kena kenal rakyat tu supaya tidak menimbulkan kemarahan rakyat lah orang kata. Jadi British ni selepas kes tersebut, dia telah melantik residen yang berpengalaman, bijaksana, fasih berbahasa Melayu, pandai mengambil hati dan menguasai adat resam tempatan. Seterusnya juga dia menubuhkan Majlis Mesyuarat Negeri MMN yang ahlinya dilantik oleh Sultan serta dicadangkan oleh residen. MMN ni menjadi badan penasihat sultanah dan meluluskan perintah atau peraturan sultan dalam majlis mesyuarat. Lebih sistematik lah selepas kita nampak huru-hara tu. Dan juga British, dia merombak semula skim penempatan pegawai, di mana dia menempatkan pegawai British di negeri Melayu ni mesti mengetahui adat istiadat Melayu dan menubuhkan Kolej Melayu Kuala Kangsar di Perak ni. Okey, ini adalah untuk memberikan peluang kepada aristokrat. Aristokrat ni so kita kata golongan bangsawan lah, pembesar-pembesar, kerabat mereka, anak-anak mereka lah, beri peluang untuk menyertai perkhidmatan awam tanah Melayu. Okay, yang dinamakan sebagai Melayan Civil Service MCS. Dulu dia tak ada sistem yang sistematik yang melibatkan pembesar tempatan secara ataupun kita aristokrat Melayu lah. Tapi selepas isu-isu ni dia nak kontrol sikit kemarahan tu, dia bagilah peluang orang cakap, dan juga menubuhkan
Perkhidmatan Takbir Melayu Malayan Administrative Service MAS yang melibatkan orang Melayu dalam pentadbiran kerajaan. Okey, rakyat biasa orang Melayu pun boleh terlibat. Okey, yang keempat, kesan perentangan tersebut telah memantapkan kuasa barat. Kita tahu kan bahawa kuasa barat ni dia menang, jadi dia sebab dia menang lah, kesan perang tu dia menang, jadi dia telah memantapkan kuasa dia, di mana British kuasai seluruh negeri Melayu. Dinasti Brooke berjaya luaskan pengaruh dan wilayah di Sarawak dan SPUB menguasai Sabah yang dulu dikenali sebagai Borneo Utara. Okey, dan kesan terhadap masyarakat tempatan macam mana? Jom kita lihat. Yang pertama, kesan terhadap pemerintah dan pembesar. Yang ada 3 kesan kalau kamu lihat lah. Kalau kamu lihat depan-depan tu, mereka menentang dan ada yang meninggal, ada yang kena buang negeri, ada yang kehilangan jawatan lah. Jadi ada 3 lah kita boleh lihat. Kehilangan jawatan dan kedudukan. Siapa tu? Daud Said, Datuk Bahaman dan Syarif Masaho. Ada yang kehilangan jiwa, iaitu mati, meninggal akibat menentang British lah. Pertama, Datuk Maharaja Lela dihukum bunuh, Rentak yang gugur, dan Mat Saleh serta Tok Janggut, yang gugur di medan perang lah orang cakap. Yang ketiga adalah ramai dibuang negeri, contoh Sultan Abdullah, Raja Ismail, Ngah Ibrahim dan Haji Abdul Rahman Limbong. Nanti cikgu akan tunjukkan mereka tokoh-tokoh ni macam mana, apa yang menimbul kemudiannya, di belakang nantilah. Dan kedua adalah kedudukan raja dan pembesar Melayu diberi perhatian. British telah memperkenalkan Duba. Duba ni mesyuarat lah, satu majlis untuk mesyuarat Raja-Raja Melayu dengan pihak British. Duba ni, anda tengok gambar ni, raja dan juga pegawai British lah, mereka mesyuarat. Jadi Duba ni telah memberikan peluang kepada Sultan, ahli mesyuarat negeri dan pembesar Melayu menyuarakan pandangan mereka dengan bebas berkaitan perkara yang melibatkan kepentingan bersama. Di mana persidangan Majlis Mesyuarat Negeri bahasa Melayu jadi bahasa rasmi. Ini yang diputuskan dalam persidangan. Bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi persidangan dan menggunakan tulisan jari dalam urusan surat menyurat. Dan kesannya yang positif lah kepada masyarakat tempatan adalah menjadi inspirasi kepada berjuang kemerdekaan tanah air, di mana keberanian mereka ni menjadi inspirasi kepada pejuang bangsa yang kemudian yang kamu akan belajar dalam tingkatan 4 nanti. Dia memberikan inspirasi lah, memberikan semangat kepada pejuang kemerdekaan, kerana kita telah lihatlah mereka bersusah payah berjuang. Jadi kita kena menghargai dan kita kena belajar daripada perjuangan tersebut. Ini adalah kesan ataupun kita kata akibatlah mereka menentang British. Mereka dihukum dengan berat dan ada yang kena hukum gantung sampai mati lah, seperti yang tadi lah. Kita kata kehilangan jiwa tu, kehilangan nyawa. Ada yang dipenjara seumur hidup dengan membuat kerja berat atau dikenakan hukuman buang negeri. Contoh dia, kita lihatlah yang paling ketara di Perak, presiden dia dibunuh. Jadi British telah mengarahkan pegawainya untuk menghukum penduduk Perak ada yang ada terlibat dalam pembunuhan tu. Dan ketua-ketua sultan-sultan ni, apa nasib mereka? Ada yang dihukum sampai mati. Contoh Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagor, Panda Induk, Sepuntung. Ni geng-geng yang telah merancang pembunuhan J.W.W. Bush. Ada yang dipenjara seumur hidup. Tengok ni. Dan sultan-sultan ni agak bernasib baik, tapi bernasib baik pun mereka dibuang negeri lah, tidak boleh lagi berada di negeri sendiri. Contoh kita lihat Sultan Abdullah, Ngah Ibrahim, semua ni dibuang negeri ke Pulau Seychelles. Ni untuk elakkan mereka kemudian boleh bangkit lah. Kita kata kita jangan simpan orang yang akan menentang kita lah. Mungkin British fikir macam tu, kalau walaupun kita lucutkan jawatan mereka, kalau mereka masih ada di sini mungkin akan mengancam lagi. Jadi terus buang negeri. British fikir macam ni lah. Dan ini adalah situasi di mana Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagor dan Panda Induk ni dihukum gantung. Dan ini adalah peristiwa di mana bekas pembesar yang dihukum buang negeri itu menaiki kapal.
Okey, dan yang paling menyayat hati sedikit adalah di Pasir Putih, Kelantan lah, di mana Tok Cangguk yang gugur, okey, yang sebagai hukuman lah. British ni dia guna sultan lah, nama sultan. Dia kata sebab Tok Cangguk ni, penentangan Tok Cangguk ni macam mendahaka kepada sultan, dan British lah arahkan mayat Tok Cangguk ni diarak di Pasir Putih, macam nak tunjuk bagi rakyat tengok lah, nasib kamu menentang saya macam ni lah. Dengan guna kereta lembu, tengok. Dia merendahkan lagi martabat pejuang. Okay? Dan mayatnya digantung songsang, tengok. Digantung songsang untuk tontonan rakyat masa itulah, nak bagi amaran dan pengajaran kepada rakyat Kelantan supaya jangan pernah terfikir menentang British, ya. Dan perbuatan ni sangat, cikgu rasa sangat biadab lah, sebab dia bukan saja menghina, tapi dia telah menyalahi ajaran Islam. Okey? Dan kerajaan Kelantan juga masa tersebut lah dia menawarkan $500 ni kepada mereka yang berjaya membekas pengikut Tok Cangguk. Tak puas hati lagi, nak tangkap semua yang bersubahat semua tu. Dan akhirnya tawaran hadiah tersebut telah menyebabkan pengikut Tok Cangguk ni dibekas dan dibunuh. Okey, inilah kesan. Jadi penentangan ni menyebabkan mereka macam ni. Kita patut menghargai lah orang cakap. Okay? Sistem pertempuran barat ni telah menyebabkan penderitaan dan penghinaan dalam kalangan penduduk tempatan, di mana kekayaan tanah air telah dirampas oleh British dan masyarakat tempatan ditindas. Demi mengembalikan maruah bangsa dan kedaulatan negara, masyarakat tempatan telah bangkit berjuang menentang British dengan menggunakan pelbagai strategi British ni untuk menghalang, seperti tipu hela, manipulasi, pengaruh istana, kekuatan tentera dan penguatkuasaan undang-undang. Okey, dan pejuang negara ni dijatuhi hukuman mati, dibuang negeri, dipenjara, harta benda dirampas dan kampung halaman mereka dibakar sehingga menjadi padang jarak, padang terukur. Dan semangat perjuangan mereka ni kita patut kagumi lah, dan menjadi inspirasi kepada generasi akan datang agar bersiap-siaga mempertahankan kedaulatan maruah bangsa dan bumi tercinta. Okey, tokoh-tokoh ni mereka sebenarnya sedar apa yang akan kesan pada mereka sekiranya mereka bertindak sedemikian. Mereka pun tahu, bukan kata oh saya nak tunjuk hebat, tak. Mereka ni lebih kepada demi mempertahankan maruah bangsa lah, sanggup berkorban. Jadi kita kena hargai lah, kita walaupun negara kita aman, damai sekarang, tapi kita kena lihat kepada sejarah dululah dan fahami. Jadi untuk bab ini keseluruhannya kita telah lihat matlamat dan bentuk penentangan masyarakat tempatan. Okey, melalui persenjataan ni, penentangan bersenjata ni berlaku di beberapa negeri lah, beberapa tokoh seperti Dor Said, Syarif Masahu yang Tuan Anta, Tok Cangguk, Datuk Bahaman, Mak Saleh Rentak yang mencabar perjanjian seperti di Perak. Okay, Raja Abdullah mengupah peguam untuk memansuhkan perjanjian Pangkor. Perundangan pula berlaku di Terengganu, di mana Haji Abdul Rahman Limbung ni amalkan sistem perundangan. Okay, iaitu menggunakan lesen wakil dan agama untuk menentang. Okay, dan kita telah lihat sistem pentadbiran barat ni meninggalkan kesan lah kepada pemerintahan dan juga kehidupan masyarakat, yang di mana kita lihat ikut negeri, ikut kesan. Tapi di sini kita buat secara kesimpulan lah, negeri Sembilan ni sebab British ni dah luaskan kawasan di Sungai Ujong dengan menempatkan residen dan pegawai magistrat pemungut hasil, ingat lagi kan. Dan Pahang ni pembentukan daerah yang diketuai oleh pemungut cukai dan magistrat. Dan Perak dia lantik residen, dia W.W. Bush yang menekan Sultan menandatangi perjanjian. Kelantan pula dia bentuk jajahan lah dan lantik ketua jajahan untuk ambil alih kuasa pembesar. Dan hari ini juga kamu telah lihat 7.3 lah. Untuk kelas tertentu lah. Kelas akan melihat kekuatan, kelemahan, faktor kelemahan secara menyeluruh yang menyebabkan kegagalan. Dan untuk tadi saja kamu telah lihat kesan penentangan masyarakat tempatan kepada dua pihak, iaitu pentadbiran British dan pemerintahan tempatan. Jadi sekian saja untuk topik bab 7 ni kamu dah settle. Jadi kita akan tertinggal lagi bab 8 yang kita akan lihat nanti. Sekian saja, terima kasih.